Surah Infitar. Surah Infitar ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا تأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa, pentadbir masjid, seterusnya yang saya kasih lagi saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini, kita dapat bersama pada malam ini dalam kita membicarakan tafsir surah Juz' Amma. Pada malam ini kita masuk pada surah yang baru, iaitu surah Al-Infitar, surah yang ke-82 dalam juzuk yang ke-30. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama berniat iktikaf duduk di dalam masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya muliakan, surah yang ke-82 mengandungi 19 ayat. Itulah dia surah Al-Infitar, yang mana surah Al-Infitar ini berartinya terbelah. Infitar tu maksudnya terbelah, asal dari perkataan fatara. Bila sebut infitar, dia adalah perbuatan, fi'il amal, yang maknanya terbelah. Okey, kalau fatara ni koyak ni, belah ni daripada atas sampai ke ujung. Okey, kalau ada kain bidang, kita koyakkan tu daripada ujung sini sampai ujung sini, itu dipanggilkan fatara tadi, terbelah, ataupun disebut tadi sebagai dibelah. Okey, yang mengandungi 19 ayat, yang mana surah ini
termasuk daripada surah Al-Makkiyah. Telah saya sebutkan dalam kuliah kita bersama, Al-Quran ini ada dua jenis surah saja. Satu surah Makkiyah, satu surah Madaniyah. Bila sebut surah Makkiyah, selain daripada ia diturunkan di kota Mekah, dia juga menceritakan tentang iman, kepercayaan. Kalau disebut Madaniyah, selain daripada diturunkan di kota Madinah, apa diturun Mekah Madinah, kan Nabi berdakwah di Mekah dengan berdakwah di Madinah. So ada waktu Nabi di Madinah, ada waktunya Nabi di kota Mekah. Jadi kalau saya dikatakan surah itu adalah surah Madaniyah, banyak menceritakan perihal bab hukum syariat. Jadi bila kita sebut surah Makkiyah, dan dikatakan terbelah, apakah nama iaitu keadaan pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, dengan maksudnya, barang siapa yang ingin melihat gambaran hari kiamat, kita nak melihat gambaran bagaimana besok hari kiamat ni berlaku, kata Nabi, ialah melihat dengan matanya sendiri, maka bacalah surah-surah ini. Surah apa? Iaitu surah apabila matahari digulung, izas sama unfatarat. Dan apabila langit terbelah, surah inilah izas sama infatarat. Dan apabila gunung hancur, kan. Dan ketiga-tiga surah ini bila kita lihat apa surahnya, iaitu surah Takwir, surah Al-Infitar, dan juga surah Al-Insyiqaq. Satu kita dah baca Takwir. Takwir Allah SWT bagaimana izas syamsu kuwirat, kan? Bila matahari itu dihilangkan cahaya. Kemudian Allah cerita dalam surah Al-Infitar, izas sama unfatarat, apabila langit itu dibelah ataupun terbelah. Kita akan buat analogi. Nak faham Al-Quran ni kena faham dengan analogi, penceritaan apa yang Al-Quran ni nak cerita. Kan kita panggil Al-Quran ni ialah kalamullah. Bab kita tahulah kita tu cantik, tapi dekat mana kita jumpa, siapa yang bawa, apa jenama keretanya, apa warna keretanya, semua kita nak tahu. Bila kita tahu semua tu, baru kita faham apa dia khabarkan itu cantik tadi. Jadi Al-Quran itu juga adalah kalamullah, kata-kata Allah SWT. Untuk kita faham kata-kata Allah SWT ni, apa yang Allah nak mafhumkan pada kita, nak bagi faham pada kita, kita kena tahu penceritaannya itu apa. Maka itulah kata tadi sabda baginda Nabi SAW, kalau kita nak tengok dengan mata kepala sendiri bagaimana besok keadaan hari kiamat, maka baca tiga surah tadi. Surah Takwir, Al-Infitar, dan juga surah Al-Insyiqaq. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, surah ini hendak memberitahu kita bahawa semua di akhirat esok tidak terlepas ataupun boleh lari daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun akan terlepas, kan? Walaupun misqala zarrah, seperti zarah, kan? Zarrah, Arab sebut zarrah, kita sebut zarah. Zarah ni apa? Zarah ni yang lebih kecil lagi. Nak melihat zarah ini, kita kena tengok bawah mikroskop, mikroskop lah, kan? Mikroskop, stetoskop yang letak kat telinga tu, kan? Tak maaf lah tuan-tuan, saya orang putih ni, yes no alright ni tahu. Jadi kita nak melihat satu benda yang kecil sebesar zarah,
kena ada alat bantuan. Sebab apa? Sebab kita manusia, kita lemah. Tapi besok dengan Allah Subhanahu Wa Taala, besar zarah pun Allah Subhanahu Wa Taala akan nampak. Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum. Kan sikit je. Ya, sikit je. Dan manusia ini kita menghukum dengan az-zawahir. Kita menghukum dengan apa yang kita nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia menghukum dengan nawahir, niat kita. Dalam hati kita ni. Apa kita nak buat? Okay, sebagai perbidalan, okey. Seorang sahabat, ada seorang sahabat dulu. Dia berjuang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pergi perang, maka dia jatuh syahid. Maka para sahabat sebut pada ya Rasulullah, si Fulan bin si Fulan ini akan masuk syurga. Kan mati syahid, berjuang bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW, berperang memerangi orang kafir. Apa kata baginda Rasulullah? Nanti dulu para sahabat, dia ni besok tak masuk syurga. Wah, heran para sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Kami lihat dia berjuang bersama kamu dan kami lihat dia mati dalam menegakkan agama Islam. Kata Rasulullah, ya betul, tapi sewaktu dia berjuang, okey, tewasnya orang kafir ni, kan bila perang ni ada harta rampasan. Dalam perang ni ada harta rampasan. Ya, sepatutnya harta rampasannya dikumpul serah pada baginda Rasulullah. Kan, tapi dia kumpul juga. Ada sebahagian yang dimasukkan ke dalam poketnya, maknanya benda tu tak besar lah. Bukanlah dia bawa podang ke apa besar. Podang tak letak dalam poket. Kot tertusuk kitanya perut. Kemudian ada kecil-kecil kan, mungkin hantar-hantar, mungkin cincin ke apa ke, yang diambil diletak dalam poket dan dia mati syahid ketika itu. Maka Rasulullah SAW sebut, sebab dia letak dalam poket tadi, Allah hisab dia. Kan? Tapi manusia nampak, weh dia berjuang. Kan? Okey, sebab itu kita menyebut manusia, kita sebagai manusia kita hukum sebagai dengan zahir, apa yang kita nampak. Anak kita solat, okey, selesai. Bang, solat bang, dia solat, okey, selesai. Sebab kita hukum dia semayang tak semayang, aku tengok dia semayang. Tapi Allah SWT bukan gitu. Dia tengok pula budak tadi tu semayang sebab abah dia suruh ke ataupun sebab lillahi ta'ala. Kan, sebab tu kita kena letak dalam diri kita. Kan, kita datang masjid ni tak ada tak lain tak bukan kita nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu janji kita. Sebab tu kita janji dengan Allah Taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dah sekali kan, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, jiwa ragaku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, tak lain tak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tune kita punya hala tuju kehidupan. Kan? Apa cerita tune Ustaz? Nak cerita nak cerita kiamat. Okey, kita beli satu kereta. Kan? Kita beli kereta baru. Kita bawa tak sedap. Tak sedap. Kan kereta tu kereta baru, kan kereta second hand. Kita baru keluar kilang, kita bawa tak sedap. Kan kejap dia laju, kejap jadi perlahan. Kejap laju perlahan, kejap laju perlahan, ke kiri ke kanan ni kejap. Kan apa kita buat? Kita pergi kedai. Kita tune balik. Kita kata kat mekanik, bang, abang mekanik, saya memang cari abang ni, handalan ni, tolong buat. Kan orang beli kereta kan, donga mekanik nu dokek ulu pilah hebat. Oi, sebab mekanik lain tak boleh nak tune, pergi tune, tolong tune balik bang, tolong betulkan balik. Kan rosak pun kita ni, macam mana boleh rosak bang, kereta baru keluar kilang, takkan rosak. So dia ditune, kita bawa, okey, sedap, baru kita naik kereta tu sedap, nak laju pun sedap, nak perlahan pun selesa.
Sama juga dengan kehidupan kita. Kita kena tune kehidupan kita tu. Kita kena set up ke mana hala tuju kita. Kita nak mengejar dunia kah ataupun kita nak mengejar kehidupan akhirat? Kan? Kejar kehidupan akhirat sampai tinggal dunia pun Nabi tak bagi, Allah SWT tak bagi juga. Kejar dunia melupakan akhirat, lagilah Allah SWT tak bagi. So kena timbang tara. Kan, timbang tara. Ya. Dia begitu tuan-tuan. Okey, jadi Allah SWT mengingatkan kita dalam surah ini, okey, tentang apabila kita di akhirat nanti, semua akan dihisab, semua akan dihitung. Tak ada satu pun terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita buat ini dikira amal kebajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta apa sahaja, tidur, makan, kahwin bersama isteri, semua kita doakan supaya semua ini dikirakan amal kebajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi tuan-tuan, ya, maka ya, banyak penerangan dalam ayat ini berkaitan hari akhirat, kejadian hari kiamat. Bagaimana kiamat itu akan datang, maka diceritakan dalam 19 ayat ini yang boleh dibahagi kepada 5 perenggan. Kan, kalau kita baca buku cerita, kita baca satu makalah penceritaan, dia ada perenggan-perenggan kan. Perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua baru cerita ni isi pertama, perenggan ketiga cerita isi kedua. Kan, boleh tak nak letak sekali? Sedap tak? Sedap tak cerita Ustaz? Kalau macam tu tuan-tuan, tuan-tuan masak tom yam, masuk semua. Buh minyak, buh air, buh udang, buh daging, ayam, sayur sekali, tak nak tahu. Sedap tak? Tak sedap. Kalau orang yang pandai masak ni, dia akan panas minyak, elok minyak mana, dia akan tumis dulu. Tumis-tumisan, baru naik, baru letak air. Dah naik air dah melegak, baru letak udang, ayam, apa semua ni dia ada peringkat-peringkatnya lah. Orang masuk sayur, orang yang nak sayur dia masak empuk, mungkin dia akan masuk sayur tu awal. Demikian teknik dia tu, barulah makanan yang terhidang itu sedap. Sama juga kita kan, kita bila kita buat, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita menunaikan haji, lengkap dah ni kan, lengkap dah rukun Islam. Tapi kerja berbohong ni, kerja ngutuk orang tu tak betul, orang ni tak betul, dia je yang betul. Agak-agak mengganggu tak umpet perkara ni tadi, rukun Islam yang asas ini ganggu kan. Tak buat dia semayang lah, semayang lah, puasa kan, zakat pun zakat, haji pun buat. Tapi bila tanya, kau percaya Allah Ta'ala? Tak percaya lah kan. Ataupun dia percaya, kau percaya tak Allah Ta'ala? Percaya. Bila sampai ke pokok besar, dia yang paling laju lagi. Salat kau laju lagi ni ji, kau tak tahu ke pokok besar tu ada malaon, dia kata kan, ada jin besar, dia kata kan. Tadi dah mengaku dah tiada kuasa, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan empat asas rukun Islam ni selain pada syahadah, 4 tadi diulang-ulang akan persaksian kita, terutama dalam solat. Ulang kan, tak baca tasyahud, tak baca syahadah dalam sembahyang, dia tidak sempurna rukun. Rukun dalam solat ialah membaca syahadah, membaca lafaz, bukan kumat kamit. Dia banyak tu. Okey. Kalau niat tadi
niat di hati. Tapi kalau Fatihah, okey, tasyahud, salam, takbir, ni semua dengan dipanggil sebagai rukun qauli. Mana lafaz? Tak lafaz gugur satu rukun. Bila gugur rukun, tak sempurna lah. Solat kita tu tak sempurna, bahkan boleh membawa kepada batalnya sembahyang kita. Kan? Ada bangunan, ada tingkap, ada kapet, ada aircon, ada lampu, ada kipas, ada mic. Current tak ada. Current tak ada. Bermanfaat tak masalah. Kan? Manfaat Ustaz, boleh semayang. Ya, boleh semayang. Tapi semayang kita selesa tak? Tak selesa Ustaz. Rugi ya pasang sampai 10 aircon, satu pun tak boleh pakai sebab api kena potong. Kan? Jadi itulah, ada api aircon pula rosak pun sama ya. Kan? Masing-masing mainkan peranan, barulah dia cantik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, ya, maka marilah kita membaca perenggan yang pertama. Okey, muqaddimah. Kalau kita belajar dulu kat sekolah, mungkin tentang percutian saya bersama keluarga. Dia tak boleh cerita, dia ceritalah dulu muqaddimah, cerita keluarga dia tinggal di mana, berapa orang ahli keluarga, ayah kerja apa. Itu adalah sebagai muqaddimah dia. Kemudian baru cerita pergi ke mana, kemudian baru cerita bagaimana, kan, kemudian cerita siapa. Kan? Saya baca dalam Facebook kan, dia orang ajar anak-anak nak buat karangan senang. Ya, nak buat karangan senang. So dia letakkan persoalan di situ. Sama macam kita duduk kat dunia. Sebab apa kita diciptakan? Kemana hala tuju kita? Bagaimana kita nak jadi orang berjaya? Apakah penyebab kepada kejayaan? So kita letak di situ. Soalan-soalan tadi kita boleh jawab tak? Kan? Kalau boleh jawab, alhamdulillah. Kan, tuan-tuan akan jadi ahli syurga. Bahkan ni semua ni ahli syurga ni yang bercakap ni belum. Kan, besok-besok kalau tuan-tuan masuk syurga, panggillah saya. Kan, ni guru saya ni panggil. Kan? Sebab banyak cakap, banyak dosa. Kan? Orang yang diam ni dia kurang dosa. Kan? Okey, wallahualam. Benda yang banyak ni semua banyak akan jadi banyak dosa. Banyak makan, confirm makan jadi berdosa. Macam mana nak elak dosa makan? Puasa. Kan? Banyak membazir waktu, maka buat solat. So waktu yang ada tidak dibazirkan. Kan? Ya, wallahualam. Okey. Maka Allah SWT berfirman dalam ayat yang pertama surah Al-Infitar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'un fatarat. Ya, apabila langit itu menjadi terbelah. Ya. Maka apabila langit itu terbelah, Allah SWT guna perkataan iza. Iza. Ya. Dan kita dah belajar pada pertemuan kita yang lalu, kalau iza ni adalah satu benda yang pasti berlaku, akan berlaku. Dia belum berlaku lagi, akan berlaku. Apabila, kan? Apabila kereta dihidupkan, kan? Maknanya bila hidupnya, kereta tu berfungsi lah. Tak hidup-hidup, maka kereta tu akan jadi kereta yang tak berfungsi. Apabila berlaku kiamat, kiamat je, maka berlakulah kiamat. Belum lagi kiamat, itu jadi apabila iza tadi, maka menarik perhatian manusia kepada kejadian yang akan terjadi di masa hadapan. Dan juga kalimah iza tadi digunakan untuk menceritakan kejadian yang akan berlaku secara tiba-tiba. Iza ni dalam bahasa Arab apabila, kita katakan apabila, tapi disebut berlaku secara tiba-tiba, tanpa disangka. Kan? Maka kerana kiamat itu nanti akan datang secara
ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengalaminya akan merasa apa lagi dalam surah-surah yang pendek kan, surah-surah dipanggil ayat lazim. Allah SWT sebut dalam suratul Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, kan dengan iza kan, iza apabila zulzilatil ardu zilzalaha, Allah goncang dunia ini dengan goncangan yang tersangatlah bergoncang. Bergoncang, kita ambil air, kita goncang, macam mana keadaan air ni? Dia kelang kabut dalam tu. Okey, bila dah bergoncang begitu, kata Allah Taala, wa akhrajatil ardu athqalaha, ya, Allah keluarkan isi-isi daripada perut bumi. Okey, dengan atau kita sebut sebagai gempa bumi, keluar pula isi-isi daripada bumi, maka Allah terus sebut pada ayat seterusnya, wa qalal insanu ma laha, maka berkatalah manusia, apa hal ni, kenapa ni, kan orang Arab dia akan sebut, kita buat perangai gila-gila kan, motong kereta pang dia tahan kita, dia akan tanya, enta malak, kau ni apa hal tadi? Apa hal nak kau macam ni? Kenapa pula kau perangai macam ni? Macam tu. Kan? Dia katakan enta malak. Kan? Datang-datang mentompik kat kita. Kita kata kau apa hal tiba-tiba nak tompik? Macam itulah kira. Kita tak tahu apa ni kan. Jadi sama enggak kiamat tadi? Berlaku goncangan, gempa bumi yang kuat, keluar hasil-hasil daripada dalam tanah, maka manusia akan kata, apa berlaku ni? Sebab apa? Kan Allah SWT tunjuk sikit ni tuan-tuan, datang tsunami, ikan-ikan yang tak pernah timbul atas darat timbul, kan, orang kutip pang berlaku tsunami, habis kan. Lepas tu kita jadi fobia. Bila nampak ikan timbul, apa hal ni? Laut ni jadi apa ni? Kita dah mikir dah, ini nak tsunami sekali lagi ni. Kan? Sebab apa? Sebab itu adalah peringatan Allah SWT. Okay? Maka dalam surah At-Takwir ni, yang disebut temanya adalah kegelapan. Kita telah baca bagaimana cahaya matahari hilang dalam surah Takwir. Okay? Keadaan malam yang menggelap dan sebagainya. Dan di dalam surah ini pula disebutkan tentang pecah. Tadi golab, dalam surah Takwir cerita tentang golab, dalam surah Infitar cerita pecah, berterabur. Maka itulah kedahsyatan hari kiamat. Kan? Maka kalimah disebut infitar, infatarat ni, datang daripada kata dasar fatara, yang bermaksud membelah dari hujung ke hujung, yang juga bermaksud mengoyakkan. Maka membayangkan kepada kita bagaimana langit itu akan dibelah dan dirosakkan dengan teruk sekali. Okey, kita lihat langit. Ni baru nak jadi, kita nak cerita analogi. Okey, kita lihat langit yang kita pandang. Cantik kan? Cantik kan? Ada awan, ada bintang time malam, tak ada cahaya time siang. Okey, gelap bila hari malam. Langit yang warna biru waktu siang, dia bertukar menjadi hitam waktu malam. Kan cantik begitu. Ada tak malam langit tu tetap warna biru? Tak ada. Ataupun siang langit tu jadi gelap? Tak pernah. Okey, dia mengikut sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan mengubah diri dia. Malam tetap hitam, siang tetap akan menjadi biru, cerah. Yang suka ubah diri ni manusia. Dijadikan lelaki tukar jadi perempuan, dijadikan perempuan tukar jadi lelaki. Okey, maka kita melihat langit itu indah dan kukuh
Tetapi kata pengarang kitab, tidak selamanya akan begitu berdasarkan ayat ini. Okay. Kalau kita baca ayat ni, maka langit yang kita lihat cantik, langit yang kita lihat kukuh di atas, okey, akan hancur kalau kita baca ayat yang pertama ni. Ni baru kita nak tahu tu, Al-Quran ni tadi berinteraksi dengan kita. Kita nak dapat Al-Quran ni ada interaksi dengan kita. Bukan sekadar kita baca je, iza sama'u fatarat, kan, ataupun pandai lagu sikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan, dia pandai kan, bismillahirrahmanirrahim, kan, saya tak pandai sangat, kan, saya tak pandai nak menyumbangkan suara. Sumbang suara pandai, kan, tapi cubalah. Idza samaa'u fatarat, kan, syok kita baca kan, tapi kita faham tak maksudnya apa yang Allah nak cakap kat kita? Kita baca ni kalam Allah, kata-kata Allah, maka kita kena faham apa yang Allah nak khabar kat kita. Kalau kita tak faham, sia-sia je kita baca Quran. Dapatlah pahala baca Quran tu, tapi kita tak dapat apa yang nak Allah SWT sampaikan pada kita. Al-Quran ni bukan hanya diturunkan pada kita untuk kita baca, tapi Al-Quran ni diturunkan pada kita untuk kita faham, dan kita faham, kita berjaga-jaga dan kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Kalau dah pek gitu kan, syurga nombor 1, Jannatul Firdaus, kan, kita bacakan Jannatul Firdausi nuzula, kan, kita akan masuk dalam syurga Firdaus nuzula tanpa ada apa-apa yang menghalang, kan. Bos bagi arahan kat kita secara memo, sila ambil tindakan. Memo tu mana ada panjang, kan, dapat satu surat, dia tulis memo, kan, Ustaz Taufik, sila ambil tindakan. Bos tak cakap apa-apa pun, dia bagi kat kita, ambil tindakan, kan. So kita kena faham tindakan apa yang kita nak buat berdasarkan kehendak bos kita, kehendak, ya, pemegang taruh, kan, ya. Sama juga Allah SWT. Allah SWT bagi arahan kat kita, oi, ambil tindakan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mahu berfikir. Bagaimana Allah Ta'ala nak kita berfikir selaras dengan Al-Quran tadi? Maka kita kena belajar, kena ada orang bimbing. Tak boleh main faham sendiri. Oh, aku faham ni, oh ini nak cerita, tak. Ada yang membimbing kita untuk memahamkan ia. Hebat main badminton tapi tak ada jurulatih, akan jadi hebat tak dia? Tak hebat, kan. Lee Chong Wei kata dia hebat sebab apa? Sebab Datuk Mismun Siddiq yang ajar dia. Dia akui sampai dia dah berjaya jadi nombor 1 dunia, kan. Ya, jadi kalau nak kira, ya, Mismun Siddiq tak pernah pun dapat nombor 1. Zaman Mismun Siddiq tu zaman, ya, yang apa lagi daripada ni kan, apa nama orang putih tu saya lupa. Dulu saya badminton saya suka kat, kan, tapi badminton saya tak pandai. Kalau tuan-tuan ajar saya, okeylah, daripada 5 tu 5 set main, 1 set pun saya tak menang. Okey. Jadi sebab apa dia berjaya? Sebab dia ada yang mengajar dia. Guru-guru kita, syekh-syekh kita, ulama-ulama terdahulu, bukan dia hebat jadi sebab dia begitu. Memang pandai, memang dia cerdik, memang tuntas, otaknya. Tapi pergi belajar dekat guru ni, belajar kat guru ni, belajar kat guru ni, sehinggalah dia menjadi golongan cerdik pandai, kan. Bila dia dah pandai, dia tak cakap guru dia tak hebat, kan. Kalau tuan-tuan buka buku yang
yang ulama-ulama mutabar. Antaranya apa? Imam Al-Ghazali. Apa dalam mukadimah? Imam Al-Ghazali doa untuk guru dia sekian. Berkat guru aku mengajar sekian, maka aku dapat susun buku ini sekian untuk amalan tuan-tuan, dia kata kan. Jadi kalau kita lah tak, buku ini saya telah buat, saya kaji sampai 10 tahun, maka terbinalah buku ni. Tak ada sikit pun cerita pasal guru yang memberi tunjuk ajar. Okey. Kalau baginda Rasulullah, siapa gurunya? Gurunya ialah Jibril alaihi salam, guru. Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala yang memacu kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka padam pula telefon ni kejap-kejap padam. Okey. Bila kita telah melihat matahari, langit yang begitu cantik, maka akan tiba masanya dirosakkan, dikoyakkan, dibelahkan. Maka surah Infitar ini cerita pada permulaannya untuk kita memberi perhatian, kata pengarang kitab. Kan kita dah baca surah Takwir dulu, golab. Idza syamsu kuwirat. Bila Allah tarik balik cahaya yang ada dekat matahari. Kuasa Allah Taala ni hebat, maha hebat. Kita ada mata, boleh melihat. Kan kita ada mata, boleh melihat. Tuan-tuan, kita dilahirkan boleh melihat. Okey. Pakai, lama kita pakai sampai satu saat ada selaput dalam mata kita, jadi kita tak boleh melihat. Tu kan orang panggil apa? Katarak, kan? Ada selaput dalam mata ni. Dah tak boleh melihat. Asal kejadiannya boleh melihat. Maka Allah sikit je nak tarik penglihatan kita, diletak selaput depan mata kita, katarak tadi. Maka kita tak boleh melihat. Ataupun apa? Kita boleh melihat, kemudian tiba-tiba kena demam panas. Kan demam panas, kocok-kocok demam panas, elok demam panas, hilang penglihatan. Sebab demam panas tadi dia mengganggu urat-urat di mata. Kan? Maka jadilah dia buta. Mata ada. Kan kita bercakap kan, tengok dia ni nampak ke tak nampak. Kan bila buat depan mata ada, oh tak nampak rupanya, tapi mata ada. Kan? Sebab itu tuan-tuan, mata kita bila kita dah rosak, time kita dah berumur tua, dia boleh dibaiki. Hari ni kan dia pakai apa? Lasik. Kan pakai spek boleh buang. Saya tu pergi tanya juga. Dia tanya, Ustaz dah berumur 40 tahun ke atas, kita tak galak buat lasik. Habislah tuan-tuan. So pakailah spek sampai tua. Kan? Tak sedar lagi dah tua tu, 40 kan. 40 kan, nak mengaku muda kan. Doktor tu dah cakap Ustaz dah tua sebenarnya, tapi dia doktor kan, dia cakap baiklah Ustaz, umur 40 ke atas kita tak galak buatlah lasik ni, kata. Oh kan, kalau bahasa kasar, Ustaz sebenarnya dah tua, tak payahlah buat lasik ni, kan. Okey. Jadi kat mana para doktor ni dapat ilmu boleh betul balik mata yang dah rosak. Okey, dalam Quran ada cerita Nabi Allah Yaqub ada anak yang paling dia sayang, iaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Hilang Nabi Allah Yusuf, adik-beradik dia jahat. Adik dia jahat sebab bukan apa? Sebab dongki. Sebab Nabi Allah Yaqub sayang sangat dekat Nabi Allah Yusuf. Dongki, dia kata kita bunuh dia. Cerita tu panjang lah, kalau tuan-tuan baca surah Yusuf tu panjang ceritanya. Sehinggalah Nabi Allah Yusuf jadi menteri kewangan. Kan? Daripada Nabi Allah Yusuf nak jadi menteri kewangan ni punya panjang cerita, kena buang, kena masuk penjara, difitnah, macam-macam. Kan? Jadi nak berjaya ni kena tahan benda tu semua. Kan? Kemudian dalam tempoh daripada Nabi Allah
Yusuf ini hilang, sampailah bertemu semula dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Allah Yaqub ni dia buta sebab dia menangis sehingga membutakan matanya. Sebab hilang, nangis, membutakan matanya. Okey, buta dah. Tapi sebelum Nabi Allah Yusuf jumpa dengan ayah kandungnya ni, Nabi Allah Yaqub ni, apa Nabi Allah Yusuf buat? Nabi Allah Yusuf pergi ubat, hantarkan satu baju, suruh Yaqub cium. Datang balik penglihatan dengan izin Allah Ta'ala, datang balik penglihatan Nabi Allah Yaqub, dan dia dapat melihat semula Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kan? Maka apa nak cerita itu? Kan kalau kita berfikir, kita sebagai manusia yang boleh berfikir, Allah nak bagi tahu kita, buta yang jadi selepas daripada dapat melihat, dia keluar lahir-lahir boleh melihat, kemudian buta, dia ada chances untuk melihat semula dengan berubat lah. Tu hari ni boleh buat lasik noh. Mata kita makin ngabun, kemudian datang salaput, buta kita. Ada teknologi yang boleh bagi lihat kita semula, buang balik selaput apa semua, letak balik, kimpal balik apa semua, akan boleh lihat semula seperti mana sedia kala. Tak cari tuan-tuan, pergilah ke lasik, saya ni buta, boleh tak nak bagi saya melihat? Doktor akan kata tak boleh. Kalau kejadian asalnya adalah buta, maka dia tak boleh dah lagi melihat. Al-Quran dah cerita. Al-Quran dah cerita. Kisah Nabi Allah Yusuf ni cukup hebat kalau kita nak baca, tuan-tuan. Nak hilangkan satu saat yang kita kata kita sedih, orang benci. Bagaimana Allah cerita Nabi Allah Yusuf ni, adik-beradik dia sendiri benci sampai nak bunuh. Kan kita tak puas hati. Ayah, kenapa ayah bagi dekat abang banyak harta? Kenapa dekat Abdul Wahab tak dapat harta? Kan? Cerita kan? Wahab, Wahib, Wahub. Kan? Wahub tak dapat apa-apa. Dapatlah rumah yang buruk dia. Yang Wahab dengan Wahib ni habis harta abah semua dia ambil. Kan? Tak puas hati. Kan? Sayang ayah ni lebih pada abang kita umpamanya, ataupun lebih pada adik kita. Kan? Maka Allah cerita dalam surah Yusuf, Nabi Allah Yaqub ni Nabi Allah. Kan? Tapi sebagai manusia biasa, Nabi Allah Yaqub tetap sayangnya lebih pada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf adik-beradik dia 12 orang. Okey. Daripada 12 orang ni, Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin adalah adik-beradik seibu seayah. 10 orang lagi adalah adik-beradik, dia panggil adik-beradik tiri seayah. Yang bonci ni adik-beradik tiri seayah ni. Bunyamin yang bagi syarat, dia kata boleh nak hilangkan Nabi Allah Yusuf ni, nak hilangkan Yusuf, tapi kau jangan bunuh. Kita campak dekat tengah padang pasir. Okey, wallahu alam. Tu cerita tu. Bila kita baca Quran, kita nampak apa yang Allah SWT nak cerita kat kita. Seronok tak kita nak baca Quran? Seronok tak? Walaupun kita baca satu ayat hari ni kan, kita baca satu ayat ni. Sebab itu Al-Quran ni disebut oleh Allah SWT untuk orang apa? Ulil albab. Orang yang mahu berfikir. Sebab apa Allah SWT sebut dalam surah ni tentang langit? Kenapa Allah tak rangkum sekali dalam surah Takwir, cerita pasal langit, cerita pasal matahari, cerita pasal bulan bintang pun semua? Sebab Allah nak ajar kita slow, faham satu frasa supaya kita tak poning. Darjah 1 belajar tambah dulu. Darjah 2 baru belajar tolak. Darjah 3 masuk, darjah 3 kena hafal sifir. Darjah 4 baru belajar membahagi. Okey, darjah 5, darjah 6 baru dibuat permasalahan.
Kan cuba daripada darjah 1 dah cerita permasalahan. Kau pergi kedai bawa duit RM1, ya, tuan kedai bagi kau beli barang 50 sen. Kan, tapi masa tuan kedai nak bagi kau baki, dia tak ada duit 50 sen. Dia suruh kau ambil 2 biji gula yang berharga 10 sen. Berapa kau akan dapat baki? Tak pening darjah 1. Tak pening. Tuan bagi 100 kat dia, bang, ni abah bagi 100, kau pergi beli lollipop yang harga RM1.5. Kau minta baki. Agak-agak budak darjah 1 ni pandai tak? Bang, mana cukup ni bang? Baru RM90. Tak ada, dia ambil ya, dia dah dapat lollipop, aiskrim tu dia ambil, dia belah teman. Macam anak saya bagi RM10, dia beli sebatang aiskrim RM2. Tanya, mana kau punya baki sekolah tadi? Habis bah, abang bayar RM10 habis, dia kata. Dia macam sedekah pula gitu lah. Kan saya baiklah kantin tu kenal saya pergi balik bang, kata. Tadi anak saya tu lah, saya nak bagi baki ustaz, dia kata anak ustaz dah lari, tak sekolah saya ustaz. Kan. Okey. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasihi. Sebab itu Allah SWT cerita satu persatu bagaimana keadaan hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami dan supaya kita lebih bersedia. Ingatkan boleh habis 5 ayat hari ni, tapi rupanya boleh seayat dah. Tak apalah, biar sikit, tapi pemahaman kita ya betul-betul faham pada apa yang hendak disampaikan oleh Allah SWT pada kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, ya, kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi saya memohon ampun dan maaf andainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata dalam pengajian yang saya sampaikan pada malam ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.